Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Sufiatul Raudah binti Hamzah. Okay, pada hari ini saya akan membincangkan tentang 3 persoalan yang ada dalam statistik dan Islam. Bagi soalan yang pertama adalah soalan berkaitan dengan apakah yang dimaksudkan dengan statistik deskriptif dan inferensial dalam Islam dan bagaimanakah kedua-dua statistik ini berfungsi dalam ajaran Islam dan berikan contoh. Okey, berkaitan dengan statistik deskriptif ni, ia adalah sebuah kaedah menganalisis data yang mana hasil data itu dapat dijelaskan dalam pelbagai bentuk dan kebiasaannya dalam bentuk histogram. Menurut Rashidan Rashid 2003, statistik deskriptif ni merupakan sebuah ilmu yang melibatkan tentang pengumpulan, pengolehan dan juga pentafsiran sebuah data statistik dan ia juga berkenaan dengan sebuah permasalahan di mana apabila melalui data-data yang telah diperolehi ini, ia akan dipindahkan dalam bentuk rajah. Okey, statistik deskriptif ini kebiasaannya dia menggunakan pengukuran yang dijalankan secara berpusat seperti melibatkan mean, mode dan median. Mean ialah purata bagi sebuah dapatan mode, sebuah dapatan data, manakala mode adalah nilai data yang paling tinggi dan median adalah data yang berada di pertengahan yang menjadi pembahagi antara dapatan data keseluruhannya. Selain itu, statistik deskriptif ini juga melibatkan menyusun dan juga menganalisis data untuk membentuk sebuah gambaran yang kemas dan teratur agar ia memudahkan pembaca untuk memahami data yang telah disampaikan. Antara contoh yang dapat diberikan adalah penunjukan pengulangan yang terdapat di dalam Al-Quran menunjukkan bahawa perkara itu amat penting dalam Al-Quran maupun di dalam surah tersebut sehingga ia disebut secara berulang. Contohnya tentang perulangan kekerapan nama-nama haiwan yang disebut di dalam Al-Quran. Nama haiwan yang paling kerap disebut di dalam Al-Quran ialah binatang ternakan di mana ianya disebut sebanyak 33 kali di dalam Al-Quran dan dalam pelbagai surah. Antara contoh lain yang dapat dilihat dalam statistik deskriptif ini adalah tentang kekerapan pengulangan ayat fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban dalam surah Ar-Rahman. Ia disebut setelah ayat yang menjelaskan tentang ciptaan Allah, malah disebut setelah ayat tentang neraka dan azabnya, dan juga telah disebut dalam ayat tentang syurga dan isinya, dan seterusnya ia juga disebut setelah ayat tentang 2 syurga yang lainnya. Ini dapat menandakan bahawa statistik deskriptif ini boleh dilihat melalui pengulangan ayat yang berlaku dalam sesebuah surah. Terusnya saya akan menjelaskan tentang statistik inferensial, iaitu tentang kaedah analisis yang digunakan untuk membuat satu kesimpulan secara populasi secara umum yang berdasarkan tentang hasil sampel yang telah dikaji. Hasil daripada kaedah pengolahan data ini merupakan ramalan dan satu kemungkinan dalam sebuah penyelidikan. Selain itu, statistik inferensial juga dapat membantu untuk mengenal pasti penyebab dan juga akibat dari satu kajian serta hubungan di antara dua pemboleh ubah bagi kajian tersebut. Ia juga dapat menghuraikan ciri-ciri sampel yang dipilih dari populasi dan membuat generalisasi kesimpulan umum tentang sesuatu peristiwa atau fenomena yang dibuat tanpa berdasarkan bukti yang lengkap. Statistik inferensial ni akan melalui 3 peringkat bermula dengan memilih sampel yang hendak dikaji. Yang kedua, menentukan kaedah untuk menganalisis data dan juga membuat keputusan dan kesimpulan berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari sampel. Menurut Zamri Mahmud 2018, terdapat 3 peringkat bermula dengan memilih sampel yang hendak dikaji,
kemudian menentukan kaedah untuk menganalisis data yang diperolehi dan kemudian membuat keputusan dan kesimpulan berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari sampel. Contoh yang dapat dilihat adalah dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang berkaitan yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, jauhilah perkara prasangka curiga kerana sebahagian dari prasangka itu dosa. Tafsiran kepada ayat ini membawa kepada penjelasan tentang kita dilarang bersangka buruk kerana sangka buruk akan mendatangkan dosa, tetapi sebahagian kecil sangka buruk juga dapat membawa kepada kebenaran. Dapat dilihat daripada ayat ini, jika seseorang yang membuat kesimpulan hanya dari prasangka, maka dia akan mendapat dosa. Oleh itu, dia perlu membuat analisis dan mengenali seseorang, iaitu sampel terlebih dahulu sebelum membuat keputusan. Soalan yang kedua adalah tentang Islam adalah sebuah negara yang mementingkan penggunaan nombor. Oleh itu, bagaimanakah secara falsafah Islam dan nombor bekerjasama? Okey, bagi menjawab persoalan ini, telah dinyatakan bahawa kehadiran falsafah di Malaysia sering dilihat sebagai peninggalan barat yang akan memesongkan dan menggugat akidah umat Islam. Falsafah sering dikatakan sebagai aliran pemikiran dalam teori dan ideologi sosial barat, dan perkataan falsafah itu sendiri berasal daripada perkataan Inggeris filosofi yang pada bermaksud sebagai cinta akan kebijaksanaan, love of wisdom. Jadi, pada umumnya, falsafah ini hanya boleh dianggap sebagai pemikiran. Namun begitu, menurut Abdul Rahman, sekadar berfikir bukanlah berfalsafah, tetapi berfalsafah ialah pemikiran kritis sambil menilai secara teliti baik buruknya, iaitu dari semua sudut dan bukan khusus pada satu bidang sahaja. Dalam memahami falsafah, kita akan memahami agama sebagai fungsi panduan dan cara hidup yang lebih daripada sekadar melihat agama sebagai ibadah dan budaya berdasarkan hadis. Seterusnya, enomatematik telah digunakan pakai dalam Islam dalam mencipta suatu pembinaan idea dan pandangan yang memiliki unsur matematik. Penerapan enomatematik boleh melahirkan suatu masyarakat yang lebih menghargai suatu perkara dan mempelajarinya dengan lebih mendalam. Dapat dilihat di sini penggunaan enomatik ini boleh dilihat dalam solat. Okey, pergerakan solat yang mulai daripada awal hingga penutup mempunyai banyak pergerakan yang telah dititik beratkan. Selain itu, umat Islam juga dapat mengetahui tentang semua bilangan rakaat pada setiap waktu, iaitu solat subuh mempunyai 2 rakaat, solat asar, solat Zuhur, Asar dan Isyak mempunyai 4 rakaat dan akhir sekali solat Maghrib iaitu 3 rakaat. Tambahan pula, pengukuran tibanya waktu solat juga turut terlibat dalam memudahkan umat Islam. Yang ini memberi bukti bahawa matematik, nombor dan Islam berkait rapat dalam penggunaan harian. Apabila kita menggunakan pengukuran melalui waktu ibadat secara tepat, yang kerana ia perlu dilakukan setiap hari sebanyak 5 kali utama dalam Islam. Jelaslah dalam firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 103. Sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman pada waktunya. Soalan yang ketiga adalah berkaitan dengan nas akli dan nakli menyokong penggunaan statistik dalam agama Islam. Nas akli dan nakli sangat menyokong penggunaan statistik dalam agama Islam apabila matematik dijelaskan dalam kandungan Al-Quran seperti dalam surah Al-Kahfi tentang beberapa lama Ashabul Kahfi tidur di dalam gua. Al-Quran adalah ayat yang qauliyah berkaitan dengan matematik. Struktur ayat Al-Quran sangat terperinci dan tersusun dan semuanya tidak dapat dipisahkan daripada perhitungan secara matematik. Selain itu, matematik juga dilombong atau dikembangkan daripada Al-Quran dan digunakan untuk mempraktik kandungan Al-Quran sebagai alat penerokaan. Contoh dalil akli yang terdapat dalam ayat tersebut adalah maksudnya tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Selain itu, antara contoh yang dapat ditegaskan penggunaan statistik dalam
Dalam surah Al-Kahfi terdapatnya nas akli dan nakli yang menyokong penggunaan statistik dalam agama Islam, iaitu dengan 3 perkataan yang terdapat dalam surah ini cenderung berulang dan ianya jarang berlaku antara huruf lain. Yang diulang ialah perkataan fantalaqa dan diulang sebanyak 3 kali dalam ayat 71, 74 dan juga 77. Manakala perkataan sabara rasabin bermaksud sabar, perkataan itu juga diulang sebanyak 6 kali dalam ayat 67, 69, 72, 75, 78 dan 82. Ini membuktikan bahawa nas akli sangat menyokong penggunaan statistik dalam agama Islam itu sendiri, dan ia juga kerap berlaku dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan ia juga berlaku dalam ayat-ayat Al-Quran.